A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton live TikTok Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama ini adalah mengenai saka nenek. Kisah ni adalah kisah seram yang bagi Profile kisah yang boleh dikatakan amat menyeramkan. Sebelum tu di sini dia mengatakan ada peringatan ya. Kisah ini adalah berdasarkan kisah benar. Pastikan anda berani untuk mendengarnya. Jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya berbunyi begini. Beberapa bulan yang lepas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, aku dikejutkan dengan sebuah berita. Nenekku kini tenat di kampung. Walaupun aku pada ketika akan menghadapi final exam untuk semester akhir dan akan menamatkan pengajianku di salah sebuah universiti tempatan. Aku terpaksa balik kerana nenekku terlalu merindui dan ingin aku berada di sampingnya sebelum beliau pergi. Aku merupakan seorang anak yatim. Ibuku telah pergi 20 tahun yang lalu. Sebaik saja aku dilahirkan ke dunia ini dan nenek serta ayahku dan ibu tiriku yang menjaga dan memberikan sepenuh kasih sayang kepadaku. Seingat aku, ayahku telah berkahwin semula semasa aku berusia 7 tahun. Ibu tiriku memang cantik dan baik orangnya. Aku masih ingat ketika aku masih kecil, beliau sangat sayang kepadaku. Seperti darah daging sendiri. Aku bersyukur kerana dilahirkan dalam keluarga yang bahagia. Sejak aku kecil hingga ke dewasa, aku tinggal bersama nenek. Ayah dan ibuku, maksudnya ayah dan ibu tiriku tinggal di bandar. Kerana bekerja dekat sana, mereka pernah mengajak aku untuk tinggal bersama mereka. Tapi nenek seringkali menolak pelawaan tu dengan alasan, janganlah korang bawa Farah ni ke bandar. Siapalah kawan aku dekat sini. Jadi, dipendekkan cerita, aku dan nenek tinggallah bersama-sama sehinggalah beliau terpaksa melepaskan aku semasa aku melanjutkan pelajaran ke luar daerah. Bila aku ceritakan aktiviti seharianku di kampung, seperti kanak-kanak yang lain juga, mempunyai teman dan bermain bersama-sama. Tapi rakan-rakan sekampung aku sangat takut dengan nenek aku. Mereka kata, nenek aku ni hantu. Masya Allah. Aku tak ambil kisah sangat sebab memang betul. Nenek aku ni sebenarnya membela saka. Tapi oleh kerana aku dah terbiasa dengan keadaan yang menyeramkan tu, aku seakan-akan lali dengan tingkah laku nenek aku. Pada mulanya, aku memang takut. Aku pernah nampak nenek aku sedang duduk bersimpul di sebuah bilik khas untuk menjalankan upacara penyembahan. Setiap malam Jumaat, rumah ni akan dipenuhi dengan bau-bauan yang sangat menyeramkan. Bau kemian, bau bunga melati, bunga kemboja, semuanya terhidu. Aku masih ingat, ketika tu aku masih budak-budak dan buat pertama kalinya aku cuba untuk menyelinap masuk ke bilik tu secara senyap-senyap. Bilik rahsia tu
berada di dalam bilik tidur nenek. Jadi aku kena melalui bilik tidur nenek dulu sebelum menuju ke bilik itulah. Nenek aku pernah pesan dengan aku, "Cu, jangan masuk bilik ni tau. Nenek takut kamu pengsan." Itulah pesan yang sering kali aku dengar setiap kali malam Jumaat. Aku pun teringin untuk melihat apa yang nenek aku buat dalam bilik itu. Jadi aku tolak pintu bilik itu sedikit dan cuba untuk melihat di dalam ruangan bilik itu. Aku lihat nenek aku sedang duduk bersimpuh menghadap tingkap yang terbuka dan jelas sekali. Malam itu bulan mengambang. Nenek pada ketika itu sedang mengurut-ngurut lehernya. Lama kelamaan, kepalanya tertanggal dari badan sedikit demi sedikit. Rupa-rupanya, nenekku adalah hantu penanggal. Aku menjadi cemas dan akhirnya pingsan di luar bilik itu. Aku tersedar dari pingsan dan melihat keadaan sekeliling. Ya Allah, aku benar-benar takut dan teriak sekuatnya. Aku lihat susuk kepala nenek berada di hadapanku dan sedang terapung-apung tanpa badan. Isi perutnya tergantung-gantung menghadap aku. Katanya macam ni. Jangan takut, Cu. Kan nenek dah cakap, jangan masuk bilik ni. Nanti kamu pingsan. Sudah, kamu jangan takut lagi. Nenek tak kacau kamu pun. Kata nenek aku sambil tersenyum kepadaku. Pada mulanya, aku benar-benar takut dengan perubahan nenekku yang sangat menyeramkan. Itulah pengalaman ngeri dan menyeramkan yang pernah aku alami. Namun, lama kelamaan, aku seakan-akan sudah terbiasa dan lali dengan kejadian paranormal itu. Sungguh pun nenekku adalah penanggal. Namun aku tetap sayangkan dia. Aku tahu setiap malam Jumaat nenek aku pasti akan berubah menjadi penanggal dan meninggalkan aku bersendirian di rumah bersama tubuhnya yang ditinggalkan di bilik itu. Aku menyelinap masuk ke bilik rahsia itu dan melihat keadaan sekeliling di ruang bilik itu. Aku lihat ada sebuah tempayan yang berisi cuka. Selain itu juga aku dapat melihat susuk tubuh nenek aku tanpa kepala sedang duduk bersimpuh menghadap tingkap yang terbuka. Aku lihat ada sekeping kertas seperti bacaan mentera yang berkemungkinan bacaan yang selalu nenek ucapkan sebelum menjadi hantu penanggal. Entah kenapa aku tak mampu mengawal fikiranku pada ketika itu. Tergerak hatiku untuk menyebut mentera ini. Sang bulan, sang malam berdamping denganku semanis darah. Semanis darah. Belum sempat aku habiskan mentera tu, badanku terasa sangat panas. Kenapa ni? Kenapa ni? Leher aku gatal seperti digigit ribuan semut dan aku pingsan. Semenjak kejadian tu, badan aku akan terasa panas
Dan leher ni seperti digigit semut pada setiap malam Jumaat. Cu, kenapa baca mantra ni? Sabarlah, masa kamu akan tiba. Cuma kamu seorang saja waris nenek. Aku masih ingat kata-kata ni. Aku pun hairan dan tertanya-tanya dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Memandangkan aku masih kecil pada masa tu. Sehingga kini, gangguan tu masih ada. Cuma tidaklah sekuat dulu. Mungkin disebabkan aku dah berjauhan dengan nenek dan cuma akan balik ke kampung setiap cuti semester. Bila aku ingat kembali, wajah nenek langsung tidak berubah sehingga sekarang. Sedikit pun kulitnya, wajahnya, kulitnya tidak kendur. Mungkin disebabkan ilmu yang dimilikinya tu. Dan kini kami sekeluarga menyaksikan nenek sedang nazak di kampung. Aku memeluk dan mencium nenek sambil mengalirkan air mata. Nek, Nek, Nek. Aku benar-benar sedih bila melihat keadaannya seperti itu. Aku anggap nenek aku ni seperti ibu kandungku sendiri. Setiap masalah yang aku hadapi, pastinya nenek akan bersama-sama aku walaupun sehingga kini. Waktu tu lebih kurang jam 5 petang. Dan malam ni merupakan malam Jumaat. Kami sekeluarga berkumpul maaf ya. Kami sekeluarga berkumpul dan membacakan Yasin untuk nenekku yang sedang nazak. Aku berada di sampingnya sebelum detik-detik terakhirnya akan tiba. Cu, nenek nak pergi dah ni. Boleh nenek minta tolong buat kali yang terakhir. Bisik nenek aku dengan suara yang agak kurang jelas untuk didengar. Aku pun bertanya kepada beliau, apakah hajat terakhirnya itu? Nenek meminta aku untuk mengambil saka ini. Jika tidak, agak sukar baginya untuk pergi. Aku terkejut dengan permintaan terakhirnya tu. Aku benar-benar tidak menyangka bahawa selama ni aku adalah orang yang bakal mewarisi ilmu penanggal ini. Tolong cu, ambil saka ni. Nenek nak pergi. Fikiranku tak menentu pada masa tu. Aku benar-benar tak mampu melihat nenek tersiksa sedemikian. Lalu aku berbisik di telinga nenek. Ya, Nek. Farah setuju. Nenekku tersenyum melihat aku lalu membaca sesuatu. Terkumat kamit mulutnya. Beliau kemudian menyapu mukaku dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nenek! 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 Jangan tinggalkan Farah, Nek! Jangan tinggalkan Farah! Aku menangis tanpa henti dan memeluk tubuh nenek dengan kuat. Aku benar-benar tak sangka nenek sudah meninggalkan aku. Ayah dan ibu tiriku cuba untuk menenangkan aku. Pada hari itu juga, nenekku dikebumikan di tanah perkuburan kampung ini juga. Jadi, aku tidak bersama-sama mereka menuju ke tanah perkuburan. Sepanjang hari itu, aku berada di bilik nenek sambil menghidu dan memeluk bantal.
Maksudnya dia menghidu dan memeluk bantal kegemaran nenek. Malam tu, lebih kurang jam 9 malam. Penduduk-penduduk kampung datang ke teratak nenek bagi menghadiri majlis tahlil arwah nenek. Gangguan yang dahulunya sudah beransur pulih. Kini datang semula menghantuiku. Waalaikumsalam, Rafiqit. Terima kasih Tuan Tulip kerana hadir. Tubuhku terasa sangat panas. Leherku terasa gatal. Kenapa ni? Ya Allah, kenapa ni? Aku dengar seperti ada bisikan daripada bilik rahsia itu. Mari, aku tunjukkan kepadamu kuasa, kekuatan yang belum pernah kau miliki. Aku seakan-akan tidak mampu mengawal tubuhku. Fikiranku menjadi kosong. Setibanya aku di bilik itu, tubuhku bergerak seperti dikawal sesuatu. Jadi, aku pun duduk bersimpuh dan membaca mantra itu. Malam berdamping denganku, semanis darah, semanis darah, semanis darah. Sekian. Okey, itulah kisah yang pertama. Kisah yang pertama adalah mengenai saka nenek. Okey. Kisah ni dikatakan merupakan kisah yang benar ya. Kisah benar. So, macam mana? Seram tak? Kisah yang kedua ni tajuknya adalah adik meninggal dunia dalam keadaan misteri. Kini kakak pula menderita perut bagaikan mendidih. Kisahnya berbunyi begini. Sudah 3 tahun, Kristina, bukan nama sebenar, menderita akibat penyakit misteri dan pelbagai usaha dilakukan untuk berubat. Namun keadaannya masih sama. Kristina bukan satu-satunya yang mengidap penyakit misteri itu. Tetapi adik lelaki dan isterinya turut menderita perkara yang sama. Sehinggakan kedua-dua mereka menemui ajal secara mengejut. Astaghfirullahalazim. Siapa yang tak sedih dengan pemergian ahli keluarga tersayang dan apa lebih meragukan kematian mereka berlaku selepas menderita penyakit misteri yang sehingga kini tidak dapat dirungkaikan. Selepas kematian mereka, saya pula yang diserang penyakit sama sehinggakan saya buntu dengan keadaan yang berlaku pada diri saya, katanya. Menceritakan keadaannya, Kristina memberitahu dia mengesyaki ada pihak yang berdendam kerana dia mendapat tanah pusaka arwah bapanya manakala adiknya tinggal di rumah pusaka keluarga mereka. Sejak mengalami penyakit misteri itu, keadaan kesihatannya bukan saja terjejas, tapi sering mengalami gangguan di rumahnya yang terletak bersebelahan dengan kediaman pusaka arwah bapanya sehinggakan dia tidak tahan dan berpindah ke tempat lain. Ceritanya, sebelum ni rumah pusaka tu didiami oleh Allahyarham adiknya, memandangkan adik-beradik yang lain termasuk dirinya sudah mempunyai tempat tinggal sendiri.
Arwah bapa tidak pernah menfaraidkan hartanya. Tetapi memandangkan kami adik-beradik sudah mempunyai rumah sendiri, jadi adik tinggal di situ kerana isteri dan 4 anaknya sejak bapa kami meninggal dunia. Sejak dia tinggal di rumah tu, bermulalah episod ngeri apabila adik dan isterinya tiba-tiba jatuh sakit sebelum meninggal dunia. Katanya, Christina memberitahu pada awalnya dia tidak percaya adik kesayangannya tu sakit akibat disantau. Tapi selepas dirinya sendiri mengalami perkara yang sama, dia mula percaya ada sesuatu yang tidak kena. Kisahnya, Christina memberitahu pada satu hari, perutnya tiba-tiba terasa mendidih seperti gastrik. Aduh, sakitnya. Ya Allah, kenapa ni? Aduh. Namun kesakitannya disifatkan berkali ganda sehingga membuatkan dia kerap mengambil cuti sakit. Saya fikir saya silap makan. Jumpa doktor, lega sekejap. Tapi tak lama, dia serang balik. Sampai saya rasa menyucuk di bahagian perut dan dada, membuatkan saya tak larat untuk bekerja. Apa yang membuatkan saya gelisah? Perkara sama berlaku kepada arwah adik saya sampai dia tak bermaya menahan sakit, meskipun pelbagai cara telah dilakukan, ceritanya. Tidak cukup dengan tu, Christina memberitahu perutnya menjadi keras serta kesakitan dialami merebak ke seluruh badan sehingga setiap kali ia menyerang, dia mengalirkan air mata. Masya Allah. Lebih malang, serangan biasanya berlaku pada waktu malam dan ketika menahan sakit, dia turut diganggu dengan kemunculan kelibat. Selain badannya menjadi lebam ketika bangun tidur. Pergi hospital pun tiada apa doktor dapat lakukan sehinggalah kakak sulung saya memanggil seorang ustaz untuk melihat keadaan saya yang semakin teruk. Seperti dijangka, benar, saya terkena santau dan proses membuang tu memang cukup menyeksakan. Saya jadi lemah, satu badan sampaikan ustaz dan 3 pembantunya turut keletihan. Ada beberapa jenis santau yang dihantar kepada saya yang membuatkan proses itu menjadi sukar, katanya. Malah dia mengesyaki pihak yang melakukan perbuatan terkutuk tu berdendam dengan keluarga mereka selama ni. Saya dah jangka ia perbuatan seseorang yang kami kenali, tapi saya anggap perkara itu sebagai ujian. Sehingga kini saya masih berubat. Dalam usaha membuang saki-baki santau yang dihantar kepada saya tu, malangnya individu tersebut seolah-olah tidak serik dan mengetahui saya sedang berubat dan cuba menghantar pelbagai benda syirik kepada saya, katanya. Dan itulah kisahnya. Dan kita tak tahulah apa kesudahan kisah ni. Bagaimana keadaan kakak yang malang ni. Apapun, semoga Allah pelihara beliau. Semoga beliau dapat membuang penyakit santau yang beliau hadapi, insya-Allah. Amin.